Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, malam ni aku nak review, satu lagi counter dipanggil Enix. Okay, Enix Technology namanya, Enix Technology Holding lah. Okay, so Enix ni agak popular juga. Okay, so jangan tertukar dengan Iris lah. So Iris, Enix berbeza. So Enix lebih kepada syarikat company teknologi. Okay, kalau kita pergi kepada nama web dia, alright, kita boleh tengok kebanyakan servis yang diberi adalah berbentuk teknologi lah. Okay, service of professional expert, iOS to ensure quality. Okay, we do provide service setup. Okay, so basically kalau korang nak tengok, okay, dia punya laman web korang boleh pergilah. Okay, apa dia punya project, apa dia punya mission, okay, dia punya service apa yang dia buat lah. Right, so Enix, okay. So kita pergi sedikit tentang dia punya volume. Okay, volume dia 264 juta. Okay, pada hari Jumaat pada hari Jumaat tak tahulah kenapa dia punya volume tiba-tiba naik dengan begitu banyak sekali 264 juta. Okay, dengan volume pembelian 835 dan 835,000 dengan penjualan 1,656. Okay, so dengan volume penjualan dan pembelian ni, okay, dengan volume sebesar ni memang ada potensi tu syarikat ni ataupun accountant ni pergi bergerak naik ataupun bergerak turun dengan begitu pantas sekali. Okay, so kita tengok sikit pada quarter report dia. Alright, setakat ni belum lagi keluar quarter report untuk quarter ketiga. Alright, tapi setakat ni company mencatatkan keuntungan 216k. So dijangka berkemungkinan syarikat ni akan pada kuartal seterusnya berkemungkinan kuartal ketiga berkemungkinan akan mencatatkan juga keuntungan. Okay, kenapa lambat? Kita tak tahu kenapa dia lambat. Mungkin bulan 1 nanti. Okay, sebab apa dia punya latest dia bulan 10. Okay, berkemungkinan dalam bulan 1 ataupun akhir bulan 1 lah dia akan umumkan dia punya kuartal ketiga. Tapi aku jangka dia punya selepas 2021 ni ataupun pada tahun 2021 berkemungkinan ekonomi pun dah recover. Okay, aku jangka Enix punya quarter report pun akan lebih naik lah, maksudnya lebih positif. Okay, mungkin dia punya net dia lagi banyak daripada kuartal kedua dia. Okay, so kita tengok pada annual dia sikit. Alright, so annual dia masih lagi negatif. Okay, tapi aku jangka 2021 nanti dia akan positif lah. Okay, dia punya annual dia. Okay, so maksudnya syarikat ni sebenarnya membuat recovery sebenarnya daripada 2018 yang begitu teruk sekali kerugian dia. Okay, selepas tu dia berjaya mengurangkan kerugian dia dan berjaya membuat keuntungan pada awal 2020. So bermaksud potensi syarikat ni ada. Okay, potensi syarikat ni ada based on the fundamental analysis. Okay, apa-apa kita tengok technical pula. Okay, so kita tengok chart untuk Enix. Okay, ada potensi ke tidak untuk esok hari. Sorry, agak slow sikit internet malam ni. Okay, tak apa. Alright, so kita tengok Enix ni kalau kita tengok kita tengok harga saham dia tidak bergerak naik langsung. Okay, kalau kita tengok dia bergerak dalam jajaran sideways sahaja. Okay, sideways sahaja. Okay, dengan ketinggian pada 14 sen paling tinggi dan paling bawah sekali adalah pada pada 19 atau 2 sen saja. 2 sen saja, sorry. 2 sen. 2 sen saja. So bergerak dalam keadaan sideways. Lama sebenarnya pergerakan sideways ni daripada 2016 sampai ke 2 Julai 2020. Ogos 2020. So pergerakannya sideways saja sebelum dia buat orang cakap satu breakout, kenaikan yang amat tinggi dekat sini. So kita tengok daripada Ogos ni, alright, dengan volume yang besar dia naik dengan begitu tinggi sekali. Dengan kita tengok dia breakout pada 14 sen ni dia naik. Dia naik menjadi 49 sen. Saham ni naik sehingga 49 sen dalam masa satu hari saja. Satu kenaikan yang amat
besar. Ya. Okey, 49 sen dan dia naik lagi pada pada 84 sen setengah. Itu paling tinggi lah 84 sen setengah. Sebelum dia jatuh. Okey, sebelum dia jatuh. Alright, sebelum dia jatuh. Okey, sebelum jatuh. Okey, sebelum dia buat satu lagi ini support dia. Support dia kat sini. Okey, support dia dekat 25 sen setengah. Okey, so dia ada satu resistance dekat sini pada 41 sen. Okey, 41 sen. Okey, so lepas tu dia buat satu lagi resistance dekat sini pada lebih kurang 34 sen. Okey, 34 sen lah lebih kurang. Okey, 34 sen. Okey, so lepas tu alright, dia terus buat penurunan. Dia break dia support. Okey, support dia paling rendah adalah pada 14 sen. Okey, tapi dia break dia 25 sen setengah ni. Okey, dia buat satu lagi support dekat sini ya. Okey, dia buat satu support dekat sini. Mana support dia? Sini lah. Kita letak support paling rendah dekat 19 sen setengah. Okey, so dia sampai 33 sen. Okey, 33 sen dia pernah sampai. Okey, 33 sen dia cuba sampai, dia cuba untuk bertahan, gagal. Dia turun, dia break, dia support 25 sen, dia sampai ke support seluruhnya 19 sen. So lepas tu dia bermain di kawasan 19 sen setengah ke 25 sen setengah. Okey, ini dia breakout sekejap, lepas tu dia turun balik. Okey, dia breakout sekejap, dia turun balik. Okey, so bermaksud alright, 25 sen ni, okey, 25 sen ni sebenarnya adalah resistance yang agak kuat. Okey, kita tengok. Okey, dua kali dia cuba. Okey, dua kali dia cuba. Okey, dia berjaya bertahan. Kali pertama. Okey, kali pertama pada ditutup pada 28 sen setengah. Okay, lebih kurang 28 sen setengah. Lepas tu dia turun balik. Okey, dia turun balik. Okey, lepas tu dia berada di kawasan resistance dia sebelum dia breakout. Okey, dia breakout. Alright. So bermaksud dia lepas 25 sen setengah. So bermaksud dia cuba untuk dua kali. Okey, dua kali untuk melepasi tapi gagal dan akhirnya kali ketiga dia berjaya. So ini adalah tanda-tanda ya, kalau nampak setup begini selalunya ada potensi tu saham tu untuk naik. Okey, naik lebih tinggi. Okey, so next resistance adalah pada 34 sen. Okey, 34 sen. So dia dah cuba. Okey, dia dah cuba sekali tapi gagal. So bermaksud 34 sen ni adalah resistance. So sekarang kita nak tengok sama ada esok dia nak naik ke ataupun dia nak turun. Okey. So resistance pada 34 sen dan dia punya support adalah pada 25 sen setengah. Okey, 25 sen setengah. Okey. Ada lagi support dekat sini. Okey, ada ketinggian dekat sini satu lagi. Okey, pada 29. Okey, pada 29 sen. Okey, pada 29 sen. Alright, so kita nak tengok sama ada saham ni ada potensi ke tak. Kita pergi kepada indikator. Mana indikator ni? Okay, kita pergi ke indikator. Alright. Indikator MA Cross. Okay, MA Cross. Kita tengok MA Cross dulu. Alright, kita tengok MA Cross. Alright, so MA Cross. Okay, telah menunjukkan cross dekat sini. Okay, kat sini lagi dia dah cross. Okay, so siapa yang dapat beli dalam lingkungan dalam lingkungan 22 sen ataupun bila dia retrace back, kita tengok ada retrace back pada 25 sen macam tu. Okay, so bermaksud dia dah naik. Okay, dia dah naik, nampak? Dia naik, nampak? Alright, so bermaksud dalam harga 22 sen, 22 sen setengah ni cantik. Okay, so kalau tengok dia dah bersilang dekat sini dan harga berada di atas dia. Okay, berada di atas dia. Okay, so dia ada dua tempat untuk masuk, sini satu dan sini satu. Okay, dia ada dua tempat. So sekarang dia dah lepas. Okay, so MA Cross menunjukkan buy signal. Dia ada buy signal dekat situ. Kalau kita tengok kepada MACD pula. Okay, MACD. Alright, kita tengok ada potensi ke tak saham ni. Okay, saham ni kita tengok.
dia dah ada cross, okey, lebih awal daripada situ kat sini di cross 19 sen setengah dekat dia punya support lagi dia dah cross. Okey. So dia support dia dah cross. So sekarang ni dia berada kedua-duanya berada di atas kosong. So bermaksud ada kekuatan. Okey, saham ni untuk naik lagi. Alright. Kita tengok pada weekly pula. Alright. So sebenarnya dua-dua ni dah dah melepasi kosong. Okey, walaupun ada dead cross kat sini tapi dua-dua line ni ataupun dua-dua line ni berada di atas kosong. So kita tengok ini pun dah semakin mengecil. So bermaksud ada petanda untuk dia naik ke atas. Kalau kita tengok pattern dia macam nak membentuk cup dekat sini Okey, membentuk cup. So bermaksud ada kekuatan untuk dia naik ke atas. Okey, yang penting dia kena melepasi 34 sen. Dia ada resistance 34 sen yang perlu dia lepasi. Okey. So kita tengok kepada monthly. Monthly pun dah naik atas. Okey, monthly pun dah naik ke atas. Jadi kalau tengok dia ada reversal, okey. Ini dipanggil bullish, okey, bullish kalau dikatakan lebih pada bullish harami lah. Okey, walaupun bentuk dia tak berapa complete, tapi ada satu reversal dekat sini. Okey, dia ada reversal. So berkemungkinan dalam masa panjang ada kemungkinan saham ni nak pergi ke atas. Okey. So itu pada MACD. Kalau kita tengok kepada RSI dan stochastic, okey. RSI dan stochastic. Okay, kalau kita tengok kepada daily dia. Alright, daily dah hampir kepada overbought. Okay, ini pun dah nak dekat pada overbought. Okay, so saham ni mungkin ada kemungkinan dia nak naik lagi. Okay, paling penting dia kena lepas 34 sen lah. Okay, so hampir-hampir nak overbought kat RSI. Okay, hampir-hampir nak overbought dekat RSI. Okay. Okay, so kalau kita tengok satu lagi sekejap ya. So, kalau tengok pada RSI ni, okay, kalau korang nampak kita tengok sini pada harga yang lebih kurang sama dekat sini. Okay. Alright, so ini bawah sikit. Right, kita tengok RSI ni bergerak dalam jajaran menaik dari sini Okay, dari sini bergerak dalam jajaran menaik. Okay, so nampak tak? So bermaksud dia ada kekuatan untuk naik. Okay, kita tengok RSI menunjukkan kenaikan di sini. Okay, kenaikan. So bermaksud ada kekuatan untuk dia naik lagi. Okay, so mungkin buat retrace. Okay, kalau retrace pun mungkin dalam lingkungan 29 sen ataupun paling bawah 25 sen setengah. Okay. Alright, so kita tengok pada weekly pula, RSI weekly. Okay, RSI weekly pun dah hampir overbought. Okay, so ini pun dah bergerak naik. Okay, bahagian neutrals. Untuk stochastic, untuk monthly pula kita tengok, okay, monthly masih lagi di bawah, okay, walaupun tak cecah pada oversold, masih lagi di kawasan bawah, okay, tapi sudah bersedia untuk naik, stochastic dia sudah bersedia untuk naik, okay, so pada RSI ni sudah bahagian neutral dan di atas, okay, dalam lingkungan 50, di atas 50, okay, so bermaksud bila di atas 50 ni ada kekuatan sebenarnya untuk saham ni, oh bukan, so berada di 60, 70 dah hampir-hampir nak overbought sebenarnya. Okay, so secara keseluruhannya, okay, kebanyakan indikator menunjukkan bahawa dia ada kekuatan untuk naik. Okay, tetapi saham ni dah berada hampir-hampir dengan overbought untuk kedua-duanya, untuk RSI dan juga untuk stochastic. Berkemungkinan dia, okay, dia mungkin nak retrace dulu. Okay, dia buat retracement dulu. Okay, pada lingkungan 29 ataupun kena watch out dengan 25 sen setengah ni. Okay, sebelum dia buat kenaikan. Okay, sebelum dia buat kenaikan. Okay, MACD menunjukkan ada kekuatan. Okay, mungkin dia tak bermain dalam jangka masa yang lama dalam lingkungan. Mungkin dia tak main, mungkin dia lepas nak turun pada 29 sen dia, kemungkinan dia tak bermain lama dekat sini. Okay, kemungkinan lepas 29 sen dia ada kekuatan untuk naik, untuk melepasi 34 sen. Okay, 34 sen. Tapi yang penting, okay, kena lepas 34 sen. Itu adalah penanda sekali dah berjaya. Okay, tetapi hampir-hampir. So berkemungkinan dalam minggu ni dia akan cuba lagi. Okay, dia akan cuba untuk naik. Okay, itu saja untuk counter index. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.